Sebelum kita mula, jangan lupa untuk like video ni dan subscribe ke channel CTC FM. Okay? Economy Express. Ini adalah topik yang sangat serius. Aku tengah bayangkan macam mana comment section video ni nanti. Tapi of course, nama segmen kita pun Economy Express. So let's talk about GST yang of course memberi kesan kepada ekonomi. So sebelum aku start nak kongsi dekat korang berita-berita berkenaan GST yang muncul dalam 1 ke 2 minggu lepas ni, aku nak syorkan korang fahamkan dulu konsep asas GST dan perbezaan dengan SST yang kita tengah pakai pada ketika ini. So untuk ni aku nak shout out kepada Ziad Invest punya channel yang dah bagi penerangan yang cukup jelas untuk aku faham, and kalau korang nak tengok video tu boleh tekan link ni. So disebabkan oleh pembentangan bajet negara 2025 yang akan dilakukan pada hari Jumaat ini, pelbagai pihak daripada sektor perniagaan, pakar ekonomi, media dan pengguna sendiri mula membincangkan semula tentang GST. Okey, aku nak tekankan dekat sini yang semua ni adalah berita yang aku kumpulkan, bukan pendapat personal aku. Semua link rujukan kepada artikel dan laporan korang boleh semak dekat description di bawah, okay? So first of all, pakar ekonomi dan pengkaji di sebuah universiti tempatan, Geoffrey Williams, telah mengeluarkan pendapat beliau melalui laman Free Malaysia Today. Beliau berkata, implementasi GST pada ketika ini di Malaysia adalah amat tidak sesuai sekali. So, beliau memuji PMX kerana berpendirian teguh untuk tidak mengenakan GST di Malaysia. Ini adalah kerana menurut beliau, GST merupakan sistem cukai yang lapuk. Golongan yang paling akan terkesan adalah kelas pendapatan rendah, di mana mereka membelanjakan kebanyakan pendapatan mereka untuk barangan dan perkhidmatan yang dikenakan cukai. Katanya lagi, jika pada saat ini GST diperkenalkan semula, golongan kelas pendapatan rendah ini akan menambah perbelanjaan sehingga sekitar RM700 sebulan. Ini adalah 56% lebih banyak daripada sistem cukai SST yang diguna pakai pada ketika ini. Apa yang mengelirukan aku berkenaan dakwaan Geoffrey Williams ni adalah tiada details pun macam mana dia buat pengiraan tersebut. Kalau FMT ataupun Free Malaysia Today dapat sertakan sekali macam mana pengiraan tersebut dibuat, aku rasa lebih banyak rakyat akan faham dan boleh bantulah kita nak kesan, kita nak identify mana yang better. For an additional note, kalau korang nak tahu, Geoffrey Williams ni, pakar ekonomi yang kita cakap ni, dia pernah famous sebab tahun lepas dia cari gaduh dengan KJ. Okey, sudah tentunya dengan pelbagai pihak cuba menyuarakan untuk kembalikan GST, PMX telah memberikan kenyataan beliau secara terus terang. Kata beliau, untuk masa sekarang, kerajaan hanya akan mempertimbangkan GST jika paras pendapatan atau gaji pekerja di negara ini dapat ditingkatkan terlebih dahulu. Walaupun PMX sendiri telah mengaku yang GST merupakan sistem cukai yang lebih telus dan cekap, beliau tetap berpendirian adalah tidak adil untuk mengenakan cukai yang sama kepada golongan dengan pendapatan yang berbeza. Ini adalah bertentangan sama sekali dengan falsafah politik beliau. Menambah kepada kenyataan PMX, dalam satu sidang media berbeza, Timbalan Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Liu Chin Tong menyeru untuk sektor perniagaan di negara ini untuk bekerjasama dengan kerajaan bagi memperbanyakkan lagi pekerja dan rakyat di dalam kelas pertengahan. So korang nak tahu kenapa? Ini adalah kerana pada ketika ini hanya 15% rakyat dalam kelas pertengahan yang diklasifikasikan sebagai layak membayar cukai pendapatan. Beliau berpendapat jika kita berjaya menaikkan angka tersebut kepada 60%, pendapatan kerajaan juga akan meningkat serta-merta. 15% je tu? Sebab orang tak declare. Could be. So kembali ke GST, daripada perspektif sektor perniagaan pula, banyak pihak yang menyuarakan agar GST dikembalikan. Actually, serius banyak weh. Mari sini aku sebut satu persatu. Okay. First, kita ada Malay Economic Action Council, MTEM. Second, Kuala Lumpur and Selangor Indian Chamber of Commerce and Industry, KLSICCI. SME Association of Malaysia, SME Malaysia. Associated Chinese Chambers of Commerce and Industry Malaysia, ACCCIM, dan juga Socio-Economic Research Centre Malaysia, SERC. Terlalu banyak huruf. So, ini semua adalah pihak yang mahukan GST kembali.
Okey, aku rumuskan secara asas sebab-sebab kenapa Persatuan Perniagaan ini nak GST kembali. Menurut diorang, apa yang PMX perjuangkan itu adalah satu perkara yang disanjungi, iaitu menaikkan jumlah pendapatan atau gaji minimum rakyat terlebih dahulu. Tetapi untuk meletakkan jumlah RM3,000 ke RM4,000 sebagai gaji minimum sebelum memperkenalkan GST semula adalah satu bebanan kepada kebanyakan perniagaan saiz kecil dan medium. Korang rasa kenapa? Sebab bagi mereka, lebih baik perkenalkan GST terlebih dahulu pada kadar yang lebih rendah seperti 4% untuk membantu kerajaan menaikkan jumlah pendapatan negara. Apabila kerajaan mempunyai duit yang cukup, ianya boleh disalurkan semula kepada perkhidmatan awam negara. Dengan kualiti perkhidmatan awam yang lebih baik, pastinya rakyat lebih selesa untuk berbelanja dan perniagaan dapat dijalankan dengan rancak. So, technically it's a chain reaction lah. Kalau kerajaan dapat banyak duit daripada cukai, perkhidmatan awam kita improve, rakyat lebih selesa nak berbelanja, maka ekonomi jadi lebih rancak lah. Namun dalam masa yang sama, kebanyakan pihak merasa kemungkinan untuk kerajaan membuat U-turn berkenaan GST adalah sangat tipis sama sekali. Ini adalah kerana rasionalisasi subsidi minyak RON95 yang telah dicanang untuk sekian tempoh lamanya. Jika kerajaan meneruskan untuk tidak lagi menyediakan subsidi minyak RON95, pastinya ini akan sedikit sebanyak membantu untuk menampung kos kenaikan gaji pekerja perkhidmatan awam yang diumumkan baru-baru ini. Oleh kerana pendekatan utama kerajaan madani pada ketika ini adalah untuk memastikan kos sara hidup yang rendah untuk rakyat, pastinya GST akan meninggalkan impak besar serta-merta kepada pendekatan itu. Yes, jika ianya diperkenalkan seiring dengan penarikan semula subsidi minyak RON95 tersebut. Okey, aku nak tekankan sekali lagi, itu hanyalah rumusan daripada laporan-laporan yang dikeluarkan. Kalau korang nak get into details, boleh semak semula link yang aku dah sertakan dekat description. And kalau korang ada pendapat korang sendiri berkenaan dengan isu GST ni, boleh tinggalkan dekat ruangan komen di bawah. We are looking forward to your comments, okay? Jadi lebih bijak dalam menguruskan ekonomi harian anda dengan menjana pendapatan sampingan bersama FXGT. So FXGT merupakan brokerage yang menyediakan platform untuk korang trade CFD alatan kewangan melalui position jual dan beli harga semasa. Ada banyak alatan kewangan yang korang boleh trade dekat FXGT seperti emas, mata wang iaitu forex, saham, indeks komposit global, kripto dan bermacam-macam lagi. Jika ini adalah pendaftaran kali pertama anda, FXGT nak belanja $30 no deposit bonus untuk anda gunakan sebagai dana permulaan trading anda. Macam mana nak claim? Mudah saja, daftar menggunakan link yang kami sediakan di description. Terima kasih FXGT kerana menaja Economy Express untuk minggu ini. Kembali ke berita. So, janji AirAsia. So, rasa macam dah lama tak cakap pasal sektor penerbangan awam. Aku rasa baru-baru ni ada banyak berita berkenaan Malaysia Airlines terutamanya. Lepas tu ada juga berita pasal Boeing buang pekerja. Tapi sudah tentunya hari ni kita nak buat liputan tentang superstar berita aviation kita. Tak lain tak bukan AirAsia. So kena insert that one time yang aku salty gila dengan AirAsia. AirAsia, you got what you deserve, bro. So, apa yang terjadi? Baru-baru ni pemegang saham Capital A Berhad telah meluluskan cadangan penjualan perniagaan penerbangannya bernilai kira-kira RM6.8 bilion kepada AirAsia X Berhad. Dalam mesyuarat agung luar biasa, EGM, yang kata Extraordinary General Meeting. Syarikat itu pada Isnin lepas, resolusi penjualan telah diluluskan. 99.97% pemegang saham dan proksi yang menghadiri mesyuarat telah mengundi untuk menyokong. Okey. Mungkin korang keliru kan? Apa beza Capital A iaitu AirAsia Berhad dengan AirAsia X? Bukan dua-dua pun AirAsia ke? Sebab sejujurnya actually aku pun keliru juga. Okey, so Capital A ataupun AirAsia Berhad adalah syarikat utama yang mengendalikan perniagaan utama kumpulan AirAsia. Termasuklah anak-anak syarikat seperti AirAsia Cambodia, Thai AirAsia, Indonesia AirAsia dan Philippine AirAsia. So basically, syarikat utama AirAsia yang diketuai oleh our boy, Tony Fernandez sendiri. And AirAsia X pula adalah kakak syarikat kepada Capital A. Sister company.
So AirAsia X ni dia memberi fokus kepada perkhidmatan penerbangan jarak jauh seperti ke Jepun, Australia, Korea Selatan, Hong Kong dan lain-lain. So itulah beza dia. AirAsia X ni fokus long distance punya travel. Jadi kenapa Capital A nak jual semua perniagaan dia kepada AirAsia X? Dia bukan nak jual saham tau, dia nak jual the whole business. Sedangkan kalau kita tengok keuntungan bersih Capital A adalah lebih tinggi daripada AirAsia X. Okey, pada terasnya, sebab utama langkah corporate ini diambil adalah bertujuan untuk memudahkan Capital A keluar dari status Nota Amalan 17 ataupun PN17. Apa benda pula PN17 kan? Pening kan? Okey. So, PN17 merujuk kepada Practice Note 17 yang dikeluarkan oleh Bursa Malaysia. So, berkaitan dengan syarikat-syarikat yang tersenarai yang menghadapi masalah kewangan. Syarikat-syarikat yang diklasifikasikan di bawah PN17 perlu menghantar cadangan kepada pihak berkuasa yang meluluskan untuk merancang semula dan memulihkan syarikat mereka bagi mengekalkan status penyenaraian mereka. So, basically, at one point, company tu mengalami kesukaran untuk kekal untung. So, diorang akan diberi notis PN17 ya, supaya diorang do something about it. Kalau diorang tak do something about it, diorang ada risiko untuk dibuang dari senarai dalam bursa saham. Kita semua tahu kan apa yang terjadi ketika wabak pandemik COVID-19 circa 2020. Sektor penerbangan lumpuh teruk akibat sekatan pergerakan. Ini menyebabkan jualan AirAsia jatuh teruk sehingga diberi notis PN17. So, itulah apa yang terjadi kepada Capital A. So, menolak ke tepi semua jenaka meme dan saltiness. Sebagai rakyat Malaysia dan pengguna tegar AirAsia, saya dengan sepenuh hatinya berharap AirAsia akan kembali gemilang. Model perniagaan tambang rendah yang diamalkan sejak penubuhannya sebenarnya secara sedar atau tidak telah membantu mengembangkan kemajuan negara kita. Betul. Aku rasa kalau AirAsia tak ada, maybe we're not at this stage lah. So, walaupun Tony Fernandez bagi bermacam-macam sebab kenapa gabungan syarikat ini akan dilakukan, katanya nak jimat kos lah, nak mudahkan skop kerja lah, yada. Tapi yang paling menarik perhatian aku adalah, katanya lepas gabungan ni, harga tiket akan jadi lebih murah. So, screenshot guys, screenshot. It's his own words. Tapi, Tony my boy, if by any chance you are actually watching this, agak-agak dia boleh tengok video ni. Kami rakyat Malaysia tak adalah nak menagih bebenar harga tiket yang teramat murah ke apa. Just focus on fixing your services, man. Kurangkan pembatalan penerbangan dan perbaiki perkhidmatan pelanggan AirAsia. So, kau ingat lagi tak first time kau naik AirAsia, Syah? So, for me, it was a flight to Kota Kinabalu, Sabah tahun 2014. Waktu tu KLIA 2 pun tak ada lagi. Kalau nak outbound dari KL, kena naik dari terminal LCCT. Dia punya low cost tu, macam station bus tu. But then again, the service was still good. No delay whatsoever. And in that moment, I truly believe now everyone can fly. So, AirAsia, make us believe again. So, itu sahaja Economy Express untuk minggu ini. Sekali lagi aku nak tekankan ke semua sumber untuk berita yang kita kongsikan hari ini ada diletakkan di description. So, korang boleh semak sendiri untuk pengetahuan lanjut, okay? Saya bukan Palatau, saya hanyalah pembaca berita. Ciao.